Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana nabil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi peluang kepada kita dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, yang mana ianya adalah tuntutan yang ditekankan oleh syarak supaya kita tidak meninggalkan solat berjemaah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada budak kecil kupu kayu api supaya bakar rumah orang hak tak pergi maya berjemaah. Bermakna solat jemaah itu sangat dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita masih lagi jemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majlis ilmu, yang mana salah satu ilmu yang kita wajib belajar adalah ilmu fardu ain, iaitu mengenai bab ibadah, mengenai bab syarak, bab syariat, dan mengenai bab-bab yang lain seperti mana bab akidah dan bab tasawuf. Wajib kita mempelajari supaya kita tidak duduk dalam keadaan berdosa. Apabila seseorang itu hanya belajar bab ibadah sahaja, tidak belajar bab tauhid, tak belajar bab tasawuf, dan dia dihukum sebagai fasik, orang yang berdosa besar. Dan sama ada kalau belajar bab tauhid saja ataupun tauhid dan fiqh, masih lagi dihukum sebagai fasik. Tapi kalau belajar tasawuf saja, tak belajar tauhid, tak belajar fiqh, kata Imam Malik, dia dihukum sebagai zindik. Zindik ni gapo? Iaitu zindik ialah orang yang terkeluar daripada agama Islam, akidah punah. Belajar tasawuf, tak belajar tauhid, tak belajar fiqh, akidah rosak. Lepas tu beramal dengan apa yang dibisik. Nah, ramai lagu tu. Zikir banyak. Bila zikir banyak, marilah ilham. Dia kata ilham. Kata mu tak payah maya dah zuhur. Syurga dah Allah Ta'ala letak mu syurga. Syariat kena letak atas sekali. Nah, syariat dengan tasawuf ni, dia kena dahulukan syariat. Sebab syariat ni barang nampak, tasawuf barang tak nampak. Dan syariat barang hak zahir, barang hak zahir. Tasawuf ni barang yang perhiasan, barang hak tidak nampak. Sebab tu orang Islam wajib dia ambil 3 perkara ni. Ya, fiqh kena belajar, tauhid kena belajar, tasawuf kena belajar.
belajar fiqh, belajar tasawuf, tak belajar tauhid, akidah rosak lagi. Tauhid wajib belajar. Kalau orang tu dalam hidup dia tak pernah belajar tauhid, siapa lah ni umur berapa? Umur 40, umur 50, jangan rasa akidah kita tu betul. Jangan rasa akidah kita tu betul. Sebab kita baru berada atas nama akidah Pak Turu. Baru berada atas nama akidah Pak Turu. Akidah hak betul, akidah hak tidak dipanggil sebagai Pak Turu, iaitu akidah orang yang belajar. Belajar baru tidak digelar Pak Turu. Pak Turu ni maknanya Pak Anggur dah. Pak Anggur. Orang kata gapo-gapo betul belaka. Ikutlah lagu mana pun kita jolo belaka. Waktu tidak boleh. Lebih-lebih lagi kita sebagai orang yang mukallaf, kalau tak belajar 3 perkara ni hidup dalam keadaan berdosa. Terlalu ramai dalam masyarakat kita hari ni. Bab maya belajar, bab tasawuf belajar, bab akidah tak belajar. Akidah ni dia panggil usul. Usul ni gapo? Usul tauhid. Ni hak kita belajar ni furuk, baru ni semaya, puasa, zakat, haji, furuk belaka, cabai dia belaka. Hak tauhid, hak asal adalah tauhid. Beriman ataupun tidak beriman, itu bab tauhid. Itu kita kena belajar. Kalau tidak belajar lagu mana keadaan kita? Kita rasa senang, rasa hidup, tapi tak belajar tauhid, tak belajar fiqh, tak belajar. Maknanya belajar bukan kata boleh siapa jadi orang alim baru berhenti belajar tu. Bab maya belajar reti maya, belajar bab maya, reti dah maya. Bab zakat, okey, faham dah. Bab puasa, reti dah belajar, faham lah ke dah. Bab tauhid, kena belajar. Bab tasawuf kena belajar. Selagi mana tak ikhlas lagi tu kena belajar. Maknanya kehidupan kita ini tidak lari daripada syariat. Tidak lari daripada syariat. Lebih-lebih lagi kita lah ni berada dalam keadaan apa? Musim mari nak kena pula dah. Start pula dah. Yang gitu tutup pula masjid 2 minggu dah. Tidak dibenarkan buat kuliah. Kita nak buat apa 2 minggu? Tak boleh buat kuliah. Tak tahu buat apa dah. Batu masyarakat kita ni apabila direpuk oleh manusia pakat takut, pakat tak pergi masjid. Tu herayak lama dah nu. Mana nu dalam Quran? Bak neraka ada takut? Tak takut sikit apa. Tuhan kata orang hak tak semaya duduk neraka mana? Neraka Saqar. Takut tak? Masalakakum fi Saqar. Gapo hak menyebab kamu duduk dalam Saqar? Wa ma kunna minal musallin. Aku ni bukan orang hak semaya. Kami tergolong dalam golongan orang hak tak semaya. Ada takut? Tak takut. Oleh ada tak semaya. Tapi bila bak mari bak gani pandai pula pakai apa? Pakai mah lah, takut pula. Kadang-kadang tudung tak pakai mah, pakai ada tak? Tudung tak pakai, hak Tuhan marah tu tak pakai. Hak manusia suruh pakai. Ni akidah punah belaka ni. Bila kata akidah punah marah. Mah ni pakai. Tudung atas pada hak Tuhan suruh pakai dah. Pakai dah. Dah takut kau siapa? Dah takut. Dah takut Tuhan. Biar hak Quran kata tu hak yakin dah. Tak beriman salah satu daripada Al-Quran. Bukan satu hukum, satu huruf. Tak say, tak lak. Tak percaya. Kafir lali. Soal akidah. Tapi kalau background ni pakat takut. Tak say mari sejid. Kita ni takut Tuhan, kena dekat dengan Tuhan. Kau takut, kau dekat, tu kita. Kau kita takut dengan Tuhan, kau kita dekat. Semakin kita takut dengan Allah,
Kita kena dekatkan diri dengan Allah. Kau takut, kau dekat. Batu orang yang paling takwa ni siapa? Allah Ta'ala kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalangan kamu itu adalah orang yang paling bertakwa. Takwa ni siapa? Hak paling takut. Hak paling takut siapa dia? Orang hak paling dekat dengan Allah. Kita semakin dekat kita dengan Allah, kita semakin takut. Tapi kita ni, tak, kalau bak benda lain, contoh rima, takut rima kau jauh. Kau ada takut rima kau dekat dengan rima? Ada. Takut kau atu tengok atu lari. Tak, takut kau bini lari bini. Takut tu kita, hak tu kita dengan manusia. Kita dengan makhluk. Kita takut dengan makhluk, kita kau jauh. Kena jauh lah. Bak takut. Tapi kita dengan Allah, apabila kita takut pada Allah, kita kena dekat. Dah dekat lagu mana? Dah lebih lagi, kita ni kena berada di rumah Allah. Dah berada di rumah Allah. Tengoklah niki. Dah masjid-masjid kurang, tak ada bunyi dah masjid. Hak banyak mana? Pasar. Dah tempat-tempat terbuka, sekolah, ke apa ke. Masjid tak ada bunyi, kan ada masjid pun. Ada lagi dah. Nah. Maknanya gitu. Dah? Wallahu alam, dalam 2 minggu tu dah tahu nak buat apa dah. Maknanya balik tengok kitab masing-masing. Hak boleh ngajar bini, ngajar bini. Hak boleh ngajar tok lelaki, ngajar tok lelaki. Hak tak boleh ngajar belakang, mu kelih aku kelihmu. Dah. Kena buat manfaat, benda hak manfaat. Dah. Allah Taala ni terlalu sayang kepada hamba dia. Sehingga kita melakukan dosa-dosa banyak setara mana pun. Dia suruh istighfar, ampun dosa. Setiap kita semaya waktu, 5 waktu, semaya zuhur, semaya asar, semaya maghrib. Setiap kali mana kita sujud dosa-dosa, Allah Ta'ala ampun belaka. Ya, kecuali dengan dosa besar. Dosa besar kena bertaubat kepada Allah. Dosa kecil, Allah Ta'ala ampun. Dosa besar bertaubat. Bertaubat bukan kena bayar 500,000. Bukan kena pakai mah. Nah, bukan kena semaya 24 jam tak berhenti bertaubat. Bertaubat memadai kita tak say dah buat gapo kita buat dulu. Tinggal hak kita buat dulu. Kita menyesal atas perbuatan kita dan kita bercita-cita ataupun berazam tak say buat dah. Itu taubat. Allah Taala terima. Dah, mana niat molek. Dah kena mayat ke? Tak kena mayat taubat. Dah boleh dah nak mayat, sunat aja mayat. Ya, maknanya gitu. Dan kehidupan kita ni lebih-lebih lagi musa ini dah mesti kita kena dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, kalau kita terima bala yang Allah Taala bagi, kita digelar sebagai orang beriman. Kalau kita tak terima, dah kita tidak digelar sebagai orang yang beriman. Contoh, dah apabila Allah Ta'ala uji kita dengan nyakit ni. Terima tak? Terima. Kalau terima, beriman. Kalau tak terima, tak beriman kita. Kalau tak terima, tidak beriman. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, ma lam yarda biqada'i wa lam yasbir bibala'i falyaltamisu rabba siwaya. Maka carilah Tuhan, siapa yang tidak reda dengan ketentuan aku, tak sabar di atas bala hak aku bagi, maka carilah Tuhan selain daripada aku. Tuhan ni suruh cari Tuhan lain. Kalau kita tak sabar dengan apa hak dia bagi, tak reda dengan apa hak dia bagi, cari Tuhan selain dia. Kita nak cari siapa agak. Kita makan, kita hidup atas dia belakang. Atas kehendak dia belakang. Kita bergerak, kita nyawa, kita tengok. Dah boleh berjalan, boleh pergi mari, boleh kecek, boleh buas dak atas kehendak Allah. Dan apabila Allah Ta'ala kehendak, kita boleh buat apa sahaja. Dan apabila Allah Ta'ala larang, tak boleh. Ni baru Allah Ta'ala atas makhluk. Makhluk apa? Bernama Qawi baru. Tak? Yang mana Allah Ta'ala tak hantar lagi malaikat yang mana kita dengar tu imam baca apa ni? Al-Qari'ah. Apa makna Al-Qari'ah? Iaitu suatu teriakan tepik derah. Wa mal qari'ah, apa yang kamu tahu tentang tepik tu, jerit itu, apa panggil gapo bahasa kita, tepik tau, teriak.
malaikat ni. Tak siapa lagi hak tu. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan apa yang kamu tahu tentang hari qari'ah tersebut. Ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Dan pada hari tersebut manusia itu akan berterbangan seperti bulu-bulu. Bulu-bulu ayah. Bapa kanu tepikkan hadis. Hacul bu. Wa takunul jibalu kal'ainil manfush. Dan bukit-bukit itu menjadi debu. Bayar tepik tu hacul debu, bukit jadi debu. Terbang, apa debu terbang. Lagu mana? Hak ni baru kahwin. Dah. Hak tu apabila mari wa takunul jibalu kal'ainil manfush fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang berat dak amal dia, berat timbangan dia, fa huwa fi 'aishatir radiyah, maka dia tergolong dalam golongan orang yang diredai Allah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang ringan amalan dia, tak ada amal, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dikembalikan ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu dak gapo dia hamiyah tu? Kata Allah, narun hamiyah, iaitu api neraka yang menjulang-julang panas. Takut ke tak? Tak takut ke abu. Nah, padahal bila nu hak Nabi bawa bila 1400 tahun lebih dah. Al-Quran kita tengok terbukti apabila berlaku kebakaran, tengok Quran hak selamat. Tak, baru ni banjir besar di pondok mana. Dan kulit Al-Quran tu memang kata basuh, buka dalam boleh ada kering. Dan terjaga. Al-Quran fi kitabin maknun, iaitu pada kitab yang dijaga oleh Allah. Percaya tak? Tak percaya. Nah, tak percaya sedikit abu. Bapa tak percaya? Dah buat lagi benda hak dilarang Allah. Tak percaya tu. Allah Ta'ala kata dah, kalau berat amal maka redha. Amal kita ni kalau berat, Allah Ta'ala redha. Dan kita tahu berat kau orangnya. Dah tahu. Dan siapa orangnya, wa amma man khaffat mawadinu fa ummuhu hawiyah. Kalau orangnya maka akan kembali ke neraka hawiyah. Itu syariat. Syariat. Tapi tak takut kita. Wak mari ayat. Sebab itulah ulama kata kalau manusia ni reti bahasa, manusia ni mikir molek, memadai Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia tu rugi, faham? Sesungguhnya manusia itu rugi. Rugi belaka kita. Siapa tak rugi? Allah Ta'ala kata illal ladzina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Itu tak rugi. Nah, beramal soleh. Beriman saja tak cukup. Nah, beriman ni mana percaya belaka, tak cukup lagi. Nak beramal juga. Sebab tu biasa Allah Ta'ala datang ke ayat Quran, dia akan sebut ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus salihat. Biasa memang mau mari wahai orang-orang beriman dan beramal soleh. Tak ada kata beriman saja dak. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihat. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus salihat. Banyak. Dah. Sebab memadai, tidak memadai apabila kita sekadar beriman. Seperti mana kita tengok dak orang kafir percaya Allah Ta'ala tu wujud, dak percaya belaka kewujudan Allah Ta'ala, tapi tak saya beriman. Dah beriman payah, nak beramal kau payah. Sebab itulah kita apabila Allah Ta'ala uji, kalau kita terima, kita dipanggil ujian. Maknanya kalau kita jenis orang yang tak mayabat, jangan kata ujian ni bala. Aurat tak tutup mayabat dak. Ngaji malah belajar malah. Ni dia panggil bala, bukan ujian. Ujian ni hanya untuk orang yang beriman.
Sama ada tak beri bala. Kita duk kata, oh ujian kita ni bukan ujian bala. Dah, bala. Kalau ujian bermakna kita beriman kepada Allah. Terima bulat-bulat. Dan maknanya segala perintah Allah kita buat, benda yang dilarang oleh Allah kita tinggal. Mudah-mudahan kita sentiasa dipelihara amal-amal kita dan dipelihara oleh Allah Ta'ala, segala kebajikan dan diterima oleh Allah SWT di akhirat kelak. InsyaAllah kita terus sambung mengajar kita. Kita masuk muka surat berapa? 94. Sunat Isra'. Okey. Qala muallif rahimahullahu ta'ala. Dan yang keempat iaitu sunat Isra'. Matahari mula naik dinamakan Isra'. Disunatkan memelihara sembahyang sunat Isra' 2 rakaat waktunya apabila matahari naik kira-kira melepasi waktu tegahan, iaitu waktu tahrim. Lafaz niatnya ialah usalli sunnatul isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dalam rakaat pertama, selepas membaca Fatihah hendaklah dibaca suratul kafirun, iaitu qul ya al kafirun sampai habis. Dalam rakaat yang kedua membaca Fatihah hendaklah dibaca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad sampai habis. Dan yang kelima sunat awabin. Dan bawah tu dia tulis telah ditunjuki oleh beberapa hadis dan asar atas kelebihan solat nafilah antara maghrib dan isyak. Ia sebab kepada pengampunan segala dosa sebagai tambahan kepada pahala solat pada keseluruhannya. Dinamakan solatul ghaflah, iaitu lupa. Kerana waktu itu orang ramai lupa dari solat dan mereka sibuk dengan perkara-perkara lain. Demikian juga dinamakan solatul awabin. Orang yang melakukan solat pada waktu ini diberi ganjaran atas solatnya dan atas pengambilan faedahnya pada waktu ini yang kebanyakan manusia lupa terhadapnya. Dan setiap usaha memperbanyakkan solat dan bacaan akan lebih baik dan lebih besar pahala. Rujuk kepada Al-Faidah Haul As-Salatul Ba'dal Maghrib, Fatwa nombor 13774, Markas Al-Fatwa. Dikata disunatkan juga memelihara sembahyang sunat awabin sekurang-kurangnya sunat awabin 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Waktunya antara maghrib dan isyak. Lafaz sunatnya usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan yang keenam sunatul zawal. Zawal ialah apabila gelincir matahari dari berdiri tegak di atas kepalanya. Kita disunatkan sembahyang zawal 2 rakaat. Waktunya bila sahaja gelincir matahari, iaitu ketika masuk waktu zuhur. Lafaz naknya usalli sunnataz zawali raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat zawal 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan yang ketujuh sunat tahiyatul masjid. Disunatkan sembahyang 2 rakaat sunat tahiyatul masjid apabila tiba di masjid. Lafaz naknya usalli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan yang ke-8 sunat wudu. Disunatkan sembahyang 2 rakaat sunat wudu selepas setiap kali selesai mengambil wudu. Lafaz naknya usalli sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Tengok dia kata yang keempat iaitu sunat isyraq. Waktu dia matahari mula naik dinamakan isyraq. Disunatkan memelihara sunat isyraq 2 rakaat. Waktunya apabila matahari naik kira-kira melepasi waktu tegahan, iaitu waktu tahrim. Okey. Sunat isyraq ni sebagai ulama kata dia tidak ada sunat isyraq. Tak ada. Dan sebagai ulama kata sunat isyraq tu sekali dengan duhada. Sunat isyraq itu sekali dengan waktu duhada. Dan sebagai ulama kata isyraq tu suku, duha tu suku. Sebab waktu isyraq bila, iaitu selepas waktu tegahan. Waktu tegahan bila? Iaitu waktu mula-mula sekali
waktu masuk waktu isyraq, iaitu apabila naiknya matahari. Naik matahari itu sudah habis tegahan. Tegahan ni bila? Iaitu selepas subuh. Bila semaya subuh, kita tidak boleh lagi untuk nak semaya sunat selepas subuh. Tidak dibenarkan lagi semaya sunat selepas subuh. Sama ada nak qada boleh. Nak qada hak mana? Qada qabliyah. Dia mari semaya subuh lewat. Dia pun semaya subuh. Lepas semaya subuh dia teringat hak dia tinggal semaya qabliyah. Tadi tak ada nak semaya. Boleh ke tak dia nak semaya selepas subuh? Hukumnya sunat dia qada solat sunat. Sunat dia qada solat sunat. Dan masa tersebut tidak boleh kita melakukan solat sunat lain. Tidak boleh nak semaya ajak lepas subuh. Tidak boleh. Kecuali sunat yang mempunyai waktu dulu. Punyai waktu dulu baru kita semaya. Faham? Jadi dia dulu baru kita semaya. Contoh, lepas subuh kita ni tubik dah. Tubik kunci kereta tinggal. Mana dalam masjid? Kita pun masuk pula masjid. Bila masuk pula masjid, kita nak semaya sunat tahiyatul masjid. Boleh ke tak? Boleh. Sebab masuk waktu tahiyatul masjid itu dengan sebab masuk masjid. Faham? Dia tidak ada waktu yang diharamkan. Waktu yang tidak ada waktu yang diharamkan mutlak, sama ada selepas subuh ataupun selepas asar, dia boleh je nak semaya sunat gapo-gapo pun, iaitu di Masjidil Haram. Masjidil Haram boleh nak semaya gapo, tak ada masalah. Bila nak semaya lepas subuh boleh tak? Kita jangan pelik tak bila pergi Mekah tengok warna demo ni semaya sunat lepas subuh. Dah, jangan tengok orang lain pelik, kita hok pelik tak ngaji. Dah, ada lepas asar boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab di Masjidil Haram dia tidak ada waktu yang diharamkan. Sama ada di Pinih ni dia ada waktu yang diharamkan. Lepas subuh dan lepas asar. Tidak boleh buat solat sunat hajat. Solat gapo lagi? Maya-mayak boleh lepas subuh? Maya-mayak lepas subuh? Boleh tak? Maya-mayak lepas subuh. Nak tahu boleh tak boleh, tengok hukum gapo maya-mayak. Sunat ke wajib? Maya-mayak hukum dia apa? Kalau kita contoh orang mati wajib maya tak? Boleh tak lepas mati nak pakai tanah lalu? Tak maya boleh tak? Dah kalau tak boleh, kalau tak boleh, maknanya hukum jadi apa? Lepas mati kita pakai lepas kapal. Layak maya-maya pakai tanah lalu. Boleh tak? Tak boleh apa tak boleh? Tak boleh sebab apa? Dah maya-maya ni hukum ke apa maya-maya? Sudah. Dah kata tadi tak boleh kalau tak maya. Lepas tu hukum maya-maya ke apa dia? Kalau tak maya tak boleh. Boleh tak taksir maya dahulu? Maya dahulu ke apa hukum maya dahulu? Wajib. Dah kalau tak maya boleh? Tak boleh. Maya-maya kalau tak maya boleh? Maya-maya boleh tak kalau tak maya? Sudah. Boleh tak kalau tak maya-maya? Saya boleh? Kalau tak maya-maya? Gana was-was. Kau ada sini hak mati tak maya? Tak ada maya belakang kan? Kau ada hak mati syahid sini? Ya tak boleh maya dua, hak mati syahid dengan hak budak yang mati dalam perut. Budak mati dalam perut, tubik-tubik tu senyap dah. Kita nak maya atas dia boleh tak? Tidak boleh. Kata Ibn Hajar tidak boleh. Kata Imam Ramli kalau naik boleh ke atas boleh. Kita ambil Ibn Hajar kata tak boleh. Dua tu je. Sama ada hak lain kena maya ke tak? Maya. Dah hukum ke apa maya kalau kena? Wajib. Apa?
Apa jadi payah nak sebut wajib? Kau tak berani. Kalau nak kata wajib, dah ramai hak tak mayat dosa pula. Faham tak? Wajib hukum dia. Dah wajib itu wajib fardu ain ke wajib kifayah. Dia panggil wajib kifayah ataupun fardu kifayah. Fardu kifayah seorang buat, sekapun tu seorang je buat. Lepas orang lain tak berdosa dah orang lain. Faham? Mandi mayat gitu juga seorang je. Kalau kata mandi mayat ni fardu ain, tak muat rumah, nak mandi belaka. Dah, kena mandi pada bola pula. Dan hukum dia adalah wajib. Dah boleh ke tak nak mayat lepas subuh? Boleh tak nak mayat lepas subuh? Tidak dibenarkan. Cuba pergi kaedah. Tidak boleh semaya sunnah selepas asar, selepas subuh. Pergi tak? Kemah tak tu? Kemah tak? Kemah kan? Boleh ke tak nak mayat-mayat lepas subuh? Boleh. Berapa? Tak boleh mayat sunnah. Faham tak? Tak boleh mayat sunnah. Dah pukul 12 malam mayat-mayat boleh tak? Boleh tak? Boleh. Mana? Mayat-mayat ada tak waktu hak tak boleh mayat? Waktu yang tidak dibenarkan semaya-maya. Ada tak? Tak ada. Dah, kena lepas asar tak boleh maya, kena tunggu malam pula. Padahal Nabi kata sarri'u ala mautikum. Tak mempercepatkan orang yang mati dari kalangan kamu atau kama qala. Nabi kata cepat. Maknanya kalau mati dak lepas subuh tu pukul 10 tu siap belaka dah. Ni kadang-kadang mati lepas subuh. Tanam bila? Malam pula. Baru tanam. Berapa? Tunggu cucu. Tunggu anak. Nah. Ni hak tak kena belaka ni. Hak syariat marah belaka. Lepas tu bahagian hak keluarga ni pula kata tak boleh nak tunggu sekejap, nak tengok sekejap tak boleh ke? Nak tengok warga apa? Kalau tengok tu sebab apa dosa tak apa. Dah ni Nabi kata sarru ala mautikum, cepatkan siap orang hak mati dari kalangan kamu. Bapa? Sebab Nabi kata apabila dia seorang yang beriman, apabila dia seorang yang beriman, bermakna kita menyerahkan dia kepada Allah dalam keadaan baik. Dan apabila dia tu tidak beriman ataupun dia bukan dari golongan orang-orang yang soleh, maka kamu akan ditanggung atas tekuk-tekukmu. Gapo makna ditanggung atas tekuk-tekukmu? Maknanya kita kena doalah kepada dia. Hak molek-molek. Sebab tu bila mati seseorang nak mayat-mayat ni, sebaik-baiknya biar cukup 40 orang. Lebih lagi bagus. Dan dia sebut di dalam kitab Bulughul Maram bahawasanya siapa yang mati dan disolat dengan 40 orang yang soleh, 40 orang yang beriman, nescaya Allah Ta'ala terima jenazah itu dalam keadaan baik. Allah Ta'ala ampun segala dosa dia. Dan ni kita dah 7 orang mayat-mayat. Orang ramai bukan tak ada orang. Ada pakai duduk bawah belakang. Dah duduk bawah belakang. Payah kau mayat-mayat. Payah tak saya mayat-mayat? Mudah dah. Kau kena rokok mayat-mayat. Sini rokok mayat-mayat sini. Takut sujud dia tak tahu. Tak ada. Dapat takbir. Takbir yang pertama baca ke apa? Takbir pertama Fatihah. Reti belakang Fatihah. Dah. Yang kedua selawat. Kau reti tak kata reti paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Cukup tu. Tu hak wajib tu. Yang ketiga doa kepada si mati. Dan jangan doa kita Allahumma firli dzunubi tak sah. Doa kepada si mati. Gana doa dia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Cukup sampai situ dah. Ambil awak wajib lah. Yang keempat takbir. Doa sunat. Allahumma la tahrinna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Sunat lah kau tu. Lepas Allahu Akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Sebab sunat dah.
Tak. Pendek ada. Kau panjang. Kalau boleh tempat kita ni dipilih ni, dah buat ajar sekali. Buat satu kelas, dah ambil hari Jumaat ke khusus untuk belajar mayat-mayat. Nah, nak cari orang hak mati sungguh tak ada seorang abu nak mati sini. Panjang umur belaka sini dah. Dan belajar untuk mayat-mayat. Sekurang-kurangnya apabila ada kematian mengejut, dak pada orang kampung kita ni ya. Buat gapo panggil budak pondok jauh-jauh ni. Dak kadang-kadang tunggu budak pondok. Nak mayat pukul berapa? Kita nak mayat pukul 10 tapi budak ada kelas dia kata kena mari lepas Zuhur juga. Tunggu kita lepas Zuhur. Nak mayat lalu ada dua orang. Nah, benda gitu maknanya sebaik-baiknya biar kita ni masyarakat kita ni biar hidup. Nampak nak kita maknanya ada kematian tidak perlu dah nak panggil orang luar. Dah, maknanya bila bab kematian nak mandi, sini ada orang mandi. Ada orang mandi. Orang kampung ni ke orang luar? Orang kampung ni tak apa. Dah, kalau ada orang luar nak dah boleh. Biar lepas. Maknanya biar orang kampung ni. Kusuran. Bukan kusuran. Kalau pak kita ni dah buat orang panggil sari tak apa. Tak siapa sari ya. Dah, mana nak suruh panggil mari ramai melek kambing seka. Ada upeng kambing seka, buat gula kambing, panggil ramai. Kata belajar banyak-banyak. Maknanya kalau tak pandai itu tak tahu tu. Tak pandai juga. Yang pertama baca Fatihah. Takbir pertama Fatihah. Takbir kedua selawat. Takbir ketiga baca doa kepada orang mati. Yang keempat, takbir yang keempat dah lepas tu salah lalu tak ada masalah. Dah, sebab apa? Baca doa lepas tu sunat aja. Lepas tu salah. Baik. Tak ada kena rokok. Nah, mudah. Bila tengok masyarakat kita dah, bila mayat-mayat tak nampak naik ramai. Orang mana ni? Panggil orang luar dah. Orang sini alhamdulillah. Kan ada perubahan gitu. Comel nampak. Dah, maknanya orang muda pun pakat reti. Dah bahagian kubur biar orang muda belakang buat. Nah, mayat pun biasa set muda. Hak akut jenazah pun orang muda. Alhamdulillah. Benda gitulah kita kena ada. Dah kena asuh. Kau payah tak payah dah. Boleh buat sekali. Nah, buat tu mudah nak buat tu payah. Dah, buat mudah nak buat tu. Maknanya kusu kata siapa tak mari kena samai. Pakai mari belaka. Nah, okay. Mana tadi? Tadi waktu mayat-mayat dah dia tak ada waktu yang diharapkan mayat-mayat ni bila-bila masuk saja boleh dah. Jangan kata lepas asar kena tunggu pula. Lepas subuh kena tunggu. Ada okey. Dan yang seterusnya iaitu sunat awabin. Disunatkan juga memelihara sembahyang sunat awabin. Sekurang-kurangnya sunat awabin 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Waktunya antara maghrib dan isyak. Lafaznya salat sunat awabin rakaat usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan semaya sunat awabin ini digelar juga sebagai semaya sunat bagi orang-orang yang soleh. Lepas garik dia semaya dah ba'diyah, dia pun nak maya sunat awabin sekurang-kurang 2 rakaat. Paling banyak 20 rakaat. Sama ada dia nak gabung 20 rakaat dengan satu salam boleh. Sama ada dia nak buat 2 rakaat boleh. Boleh ke tak kita nak buat 20 sunat awabin? Boleh ke tak? Boleh. Nah, kalau rajin kita tak aja buat jadi malas tak boleh Jadi tak boleh buat agak. Bab malas. Dan ba'diyah pun tak lekat lagi ni. Dah ba'diyah tak lekat lagi. Ni maknanya lepas ba'diyah nak semaya pula sunat awabin 20 rakaat boleh. Dan 2 rakaat boleh, tak ada masalah. Lafaz niat dia usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita kena ingat setiap semaya sunat kita letak sunat pada niat. Contoh sunat awabin
aku semaya sunat awabin, aku semaya sunat duha, aku semaya sunat isyraq. Sunat kita letak sunat. Kalau sunat letak sunat, jadi niat sunat awabin lagu mana? Aku semaya awabin, aku semaya duha, aku semaya isyraq. Itu hak wajib. Ada. Sebab semaya sunat, sunat saja letak sunat, tidak wajib. Okey. Dan yang keenam iaitu sunat zawal, wallahu alam sajalah. Okey. Solat sunat tahiyatul masjid. Apa makna solat sunat tahiyatul masjid? Iaitu kita semaya sunat tahiyatul masjid bermakna kita masuk menghormati masjid. Kalau orang dah tahiyat bermakna kita wisalat assalamualaikum. Kalau orang dah sama ada masjid kita melakukan solat-solat sunat ataupun solat-solat fardu. Boleh ke tak kita masuk masjid semaya fardu? Lepas tu dapat ke tak pahala tahiyatul masjid? Kata Imam Ramli rahimahullah, tetap dapat pahala tahiyatul masjid walaupun kita masuk kita semaya zuhur. Tak niat pun tahiyatul masjid, kita masuk maya zuhur boleh pahala tahiyatul masjid. Kita masuk maya asar boleh ke tak pahala? Boleh kata Imam Ramli. Kata Ibn Hajar boleh dengan syarat niat semaya zuhur sekali dengan tahiyatul masjid. Kata Imam Ramli tidak perlu niat masuk semaya zuhur boleh pahala. Oh ni jangan kita bala hak penting kita ngaji, kita tahu, kita beramal. Dan kedua-dua ini adalah dalam mazhab kita belaka, bukan mazhab lain. Dah. Qadar dia setara mana? Qadar dia sebut dalam kitab Muqaddimah Hadrami ialah dengan duduk. Kita masuk masjid kita lillah. Selagi mana kita tidak duduk, selagi itulah kita boleh solat tahiyatul masjid. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kata Syekh Daud Al-Fatani, waktu dia bila? Waktu dia iaitu dengan tidak lama kita masuk masjid. Maknanya kita masuk masjid jangan kita menyibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Batu dia kata banyak berlaku kesilapan dari kalangan orang awam. Apabila masuk masjid dia pun dengar orang azan. Dia pun tunggu cacat dia berdiri. Tunggu habis azan. Bila habis azan dia pun semaya tahiyatul masjid. Padahal waktu habis dah. Lepas tu dia kena solat sunat sebelum Jumaat saja, tidak perlu solat sunat tahiyatul masjid. Ini pandangan Syekh Daud Al-Fatani. Itu tak apa, dia ulama. Dah. Tapi bagi kita ambil pandangan Syekh Marandi rahimahullah, boleh kita masuk selagi mana kita tidak duduk. Selagi mana kita tidak duduk, selagi itulah kita boleh solat tahiyatul masjid. Sebab tu antara solat sunat, semaya sunat ni boleh semaya dalam keadaan duduk, tak ada masalah. Kecuali solat sunat tahiyatul masjid tidak dibenarkan semaya dalam keadaan duduk. Semaya dalam keadaan duduk batal. Sebab apa? Dengan sebab duduk tadi batal dah waktu dia, habis dah waktu. Sekarang ni kecuali bagi orang yang uzur, orang hak dak maya fardu pun dia semaya duduk, boleh dia semaya duduk tahiyatul masjid. Sama ada dia tidak ada keuzuran nak semaya duduk solat sunat tahiyatul masjid saja-saja, itu batal, tidak boleh. Kan? Okey. Ketika imam dan makmum sujud, tiba-tiba imam ketung. Dan batal solat imam itu. Memang batal kalau ketuk ni. Apakah tindakan betul yang perlu dibuat oleh imam dan makmum? Okey, tengok. Dia kata ketika imam dan makmum sujud, tengah sujud. Dan bila sujud tiba-tiba imam ketung. Nah, bila ketuk ni tak kira bunyi ke tak bunyi ke, dah tetap batal. Dan walaupun ada hadis sehingga terdengar bunyi, Nabi sebut dalam satu hadis Bulughul Maram,
Dia kata ketuk ni hak batal sehingga dengan bunyi. Tapi pandangan dalam mazhab kita, sama ada bunyi ke tak bunyi ke, apabila keluar sesuatu daripada dua jalan tetap batal wudu. Bukan kata ketuk kalau tubik botol air pukul punggung batal wudu. Tak kira tubik gapo tetap batal. Tubik gapo, tubik kaki ayam batal. Kerana tubik kalau masuk tak batal. Tubik tu menyebabkan batal. Sama ada puasa batal tak? Puasa batal tak? Puasa batal tak? Contoh cacing tubik, berak tubik. Bila tubik, kira tak habis hari tubik separuh. Tubik sengih kita. Dah, batal ke tak wudu? Batal. Puasa tak batal. Kita baru nak pergi kepala, dia masuk pula. Batal tak puasa? Sudah. Batal tak puasa? Batal tak? Nak batal lagu mana? Bukan kerja kita. Tak dia masuk. Kecuali kita pergi sumbak, baru batal. Dah? Okey. Sekarang ni dia kata apabila imam ketung batal solat, apakah tindakan yang betul dibuat oleh imam dan makmum? Apabila imam ketuk, makmum tahu tak imam ketuk? Makmum tahu tak? Tak tahu. Tak, kecuali bang. Dia ni kalau ketuk tak bunyi, bang kuat. Contoh kalau kena kita atas kita, bang so masjid. Dok main berat lah bang. Agak-agak kita ni nak tubik dak tengah semaya. Dah lah tahan ketuk tak ada biru dah muka. Lepas ketuk kalau nak tubik orang tahu ija biru muka. Dah malu tadi ketuk tadi tahan. Dah sebab tak usah ketuk ni dah ketuk jadi malu dua-dua. Bila melakukan perkara yang membatalkan solat, wajib keluar dalam solat tersebut. Wajib keluar dalam solat tersebut. Contoh tu imam tadi dia sujud. Dia sujud batal dalam keadaan ketuk. Dan lagu mana tu imam nak ayat dia ni ketuk? Memang tak kira ayat dia ketuk, tak kira dia nak bangun. Weh bangun weh kawai ketuk ni. Dah. Lagu mana? Iaitu madai dia kata Allahu Akbar. Dah? Allahu Akbar. Imam tadi wajib keluar daripada solat. Lepas tu makmum nak buat lagu mana? Makmum ni seorang kena gati. Seorang kena gati. Siapa dia kena gati? Hak belakang tu imam. Sebab tu hak belakang tu imam ni mesti orang hak pandai-pandai. Kadang-kadang orang hak pandai tak sih duduk belakang tu imam jadi masalah. Nak cari bucu dinding, ujung-ujung hak erti. Hak duduk belakang ni kadang-kadang hak tak pandai kena orang hak tak pandai kebetulan tu imam batal agak-agak naik dah. Tak naik. Duk main keling gitu Dah duk keling belah kanan, duk keling belah kiri nak naik ke dak. Pakat tak naik dah. Lepas tu siapa orang nak naik? Orang hak pandai kena naik. Dah, orang hak pandai. Maknanya orang hak tahu. Sekarang ni apabila tu imam ketuk gapo tu imam ni kena tubik dan Allahu Akbar, maknanya makmum tadi bangun. Makmum tadi duduk tengok. Tadi ketuk pada sujud pertama ke sujud kedua ni? Tak ada tulis. Dah, contoh tewak dua-dua. Mula-mula kalau dia ketuk pada sujud yang kedua memadai makmum tadi bangun. Lepas bangun makmum tersebut pergi depan sorat. Gati. Kalau tahulah. Kalau tak tahu nak ganti lagu mana. Dan yang kedua, duduk antara dua sujud. Bila duduk antara dua sujud, nak buat lagu mana? Teruskan semaya seperti biasa. Ramai-ramai semaya, dah antara dua sujud. Selesai dulu, sujud yang kedua. Siapa? Contoh tu imam, tengah sekali. Allahu Akbar, pakai ikut. Dah duduk sama, tak batal lagi semaya. Duduk sama, tak batal lagi semaya. Jangan bangun di depan. Kalau dia duduk antara dua dia sujud, dia pun duduk antara dua sujud, dia pun bangun. Bangun berak di depan. Ni batal.
Bak dia menambah rukun. Dah tak kena duduk antara dua sujud, tak kena ngesok gitu pun pacak ngek gitu. Tak sabar. Dah. Maknanya lagu mana? Teruskan semaya seperti biasa dia ni, contoh dia latih diri dia takbir Allahu Akbar, masuk rakaat yang seterusnya dia depan. Ha, kalau hok buat gitu, kalau hok tak pandai, ha? Ha. Kalau hok tak pandai agak-agak tu bid depan. Aku ayat dah tak semai-mai jemaah musuh juga. Dah rajin. Maknanya ada hak jenis gitu. Dah jenis nak ngelak. Ada. Tak tahu betul ke tak cerita. Nah. Dia ni mari minta anak Tok Imam. Mari minta anak Tok Imam 3 orang. Anak Tok Imam pun ada 3. Dia mari 3 orang. Bila mari 3 orang, Tok Imam tanya nama gapo? Dia kata nama kita ni Asri. Tok Imam kata baca wal asri sekali. Dia baca. Dia baca molek kan. Tok Imam kata boleh dulu. Dah ni nama gapo? Kata nama Anas. Baca surah Anas sekali. Baca-baca dulu. Tinggal seorang lagi. Ani nama gapo? Senyak dia kata. Pelik. Royak nama gapo bukan nak marah, tanya nama aja. Dia pun kata, nama kita ni Yasin tapi mak panggil keluar Allahu Ahad dia kata. Nama Yasin tapi rumah mak ayah panggil keluar Allahu Ahad. Nama Yasin panjang. Dah nak lepas macam dah rumah bagi Allah lepas dia. Dan maknanya dari nak apa ni dari segi hukum bab sembahyang ni ke mana-mana kena belajar. Nak kata ilmu ni kena belajar. Dah tadi sampingnya dah cerita tu. Maknanya kita ni ada suatu benda yang kita tidak tahu, contoh. Orang tanya kita, kalau kita tak tahu jawab tak tahu. Dan kata Anas bin Malik, hak jawab tidak tahu itulah adalah ilmu. Hak jawab tak tahu ilmu tu. Kalau kita tak tahu, kita jawab walaupun betul dalam keadaan tidak tahu, hukumnya sebagai orang yang fasik. Dia dihukum seperti orang yang melakukan dosa besar juga, wajib bertaubat. Dia sebut dalam kitab Qaulul Tamalnya, sebab tu kalau benda kita tak tahu, jawab tak tahu. Dah, kalau kita tak erti, kata tak erti. Oh tu ilmu lah tu. Okey. Ayat ke-9. Boleh. Bak ngelah dah minggu ni dah. Boleh lewat sikit. Nah, ada 2 hari ni. Okey. Bagaimana nak tenangkan hati? Nah, nak tenangkan hati ngaji Quran. Nah, maknanya sentiasa berdoa, baca Quran, semaya. Tu maknanya Nabi ajar banyak dah. Dah lepas semaya sunat, lepas semaya ambil tangan letak dada, baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak. Setiap kali lepas maya bacalah hak tu. Dan itulah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Allah Taala uji Nabi dan tak mari wahyu selama sebulan. Nah, dan Allah Taala letak ana uji Nabi itu, lepas tu barulah turun surah alam nashrah laka sadrak, dan disunatkan lepas setiap kali lepas maya serabu keluarga apakah alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Maknanya Allah Taala ni tanya Nabi, tidakkah kami telah melapangkan dada kamu, wa wada'na anka wizrak, yang kami maknanya kami telah meletakkan daripada kamu itu sebagai bebanan. Alladhi anqada dhahrah, yang mana kami letak atas belakangmu bermakna atas tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra, setiap kesusahan itu ada kesenangan. Allah Taala ulang 2 kali nak suruh kita buat. Fa inna ma'al usri yusra. Nak ulang pula. Mana nak suruh setiap kesusahan itu ada kesenangan. Setiap kesusahan itu ada kesenangan. Itu fa idza farag tafa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farrab. Maknanya kepada Tuhan kamu kembali, kamu kena dekat. Kita kena dekat dengan Allah baru kita tenang. Dah, cara untuk tenangkan hidup kita dekat dengan Tuhan. Hak jauh dengan Tuhan, harta banyak jauh dengan Tuhan serabu. Contoh kita tengok, orang harta banyak,
duit banyak, rumah besar. Bila rumah besar, dia pakai bodyguard dah. Takut tak? Takut. Takut bukan takut dengan Tuhan. Takut dengan orang. Ada bodyguard, ada jaga. Rela habis duit pula untuk nak bayar. Sebab apa? Sebab takut. Kadang-kadang rumah tak ada pintu, relax je. Tak relax, tak ada masalah. Dan sebab apa? Dia ni lebih takut kepada Allah. Hati dia tenang ni kerana dekatkan diri kepada Allah. Cara dia memang kena dekatkan diri kepada Allah. Tak kira kita nak buat banyak benda yang menyebabkan kita dekat diri dengan Allah. Dah baca Al-Quran, dah selawat, lepas tu sembahyang, banyak benda. Tapi hak jenis-jenis, hak jenis benda tak nampak belakang, hak tak boleh pitih belakang. Kalau boleh pitih buat lama dah. Dah, maknanya kita benda pahala ni kita wajib beriman adanya perkara tersebut. Nak cara dia kembali kepada Allah. Bapa mai ajak dekat, nak dekat diri dengan Allah. Bapa semaya nak dekat diri dengan Allah. Antara hamba dan Tuhan yang paling dekat iaitu ketika sujud kepada Allah. Ketika sujud tu berdoa. Sebab tu disunatkan mana kita doa, dah sabit qulubana ala dini. Tetapkan hati kami di atas agama kamu. Itu gitu semua. Dah. Okay. Yang kedua, boleh tak solat jenazah selepas jenazah telah dikebumikan? Boleh. Lepas mayat kita nak lepas dia tanah belakang dah, kita nak semaya atas dia, boleh ke tak? Boleh. Yang pertama dia panggil solat ghaib. Solat ghaib ni bermakna kita tidak boleh ada syarat dia, kita bukan daripada orang kampung tu. Contoh pini ada orang mati, kita malah aku pergi nak mayat rumah semaya ghaib, ini tidak sah. Kecuali dia orang sakit. Tak boleh nak pergi ni. Tarak demam ke uzur ke, dia pun nak semaya ghaib di rumah. Bila orang tanya lama dah, pas Zuhur tak dilah ni nak mayat rumah, boleh ke tak? Boleh. Dah dia panggil semaya ghaib. Ataupun kita nak semaya atas kubur, boleh ke tak? Boleh juga. Itu dia panggil semaya hadir. Siapa bila waktu dia ni? Dia tidak ada waktu, dah habis bila-bila. Contoh, ketika seseorang itu mati, kita tergolong dalam golongan orang yang wajib semaya, orang yang sah semaya. Faham? Orang yang wajib semaya dan orang yang sah semaya. Bermakna kita balik dah lah. Siapa mati tu? Tu kita. Bila mati? Mati tu 20 tahun lepas. Masa mati 20 tahun lepas, kita tu umur berapa? Kita tu balik dah. Dah. Lepas tu teringat, lah ni baru nak semaya. Semaya ke apa? Semaya gaib. Boleh ke tak? Boleh. Tapi kalau masa dia mati, kita ni bukan orang yang sah semaya, bukan orang wajib semaya. Umur berapa masa tu mati itu? Pasti baru. Dah, ataupun 5 tahun, ataupun beranak. Bila beranak, tu tengok kita kejut tu mati kita. Boleh ke tak nak maya atas dia? Tidak boleh. Sebab kita bukan orang yang sah semaya. Ataupun masa tu orang tu dia orang haid. Perempuan yang haid. Masa mati tu dia orang haid. Haid ni sah tak semaya? Tak sah. Bila suci daripada haid ke apa, dia pun nak semaya gaib pula. Boleh ke tak? Tidak boleh. Sebab masa mati dia bukan dari golongan orang yang sah. Contoh, kita nak semaya atas apa? Atas nulah tuk kenali. Boleh ke tak? Kita dah tak masa dia mati itu. Zaman dia mati, kita dah tak? Tak dah. Tak boleh. Dah, maknanya orang hak dah dah masa tu kita orang hak sah semaya. Kalau kita dah tapi kita bukan orang yang tak sah semaya, tak boleh. Ada. Maknanya bila masuk tak ada masalah. Dengan syarat kita orang yang sah semaya. Orang hak boleh semaya kat atas dia. Kalau tak boleh. Maya atas kubur niat ke apa? Niat biasa. Tak. Kalau maya gaib, wajib kau niat gaib? Tak wajib niat gaib. Sunat saja niat gaib. Tapi niat gaib tu supaya kita tahu sebagai semaya gaib. Dah, semaya gaib lagu mana niat semaya gaib? Sah. Niat semaya gaib, niat maya gaib. Niat lagu mana? Niat lagu mana? Maya apa biasa, niat macam biasa. Tapi semaya tu dinamakan semaya gaib. Faham tak? Niat macam biasa. Solat tersebut dinamakan sebagai solat gaib. Supaya kita semaya zuhur, kita orang musafir, kita semaya qasar. Tak, kita semaya
qasar. Nak semaya zuhur boleh, nak semaya qasar boleh. Cuma nak semaya zuhur niat macam biasa. Nak semaya jamak niat macam biasa. Aku semaya fardu zuhur. Cukup ah. Nak jamak niat jamak. Nak bila dalam semaya. Kalau nak qasar baru niat qasar. Ada. Wallahu a'lam. Mudah dah. Okey. Ada. Kada kita ada. Okey. Tu imam batal tengah baca Fatihah. Tak separuh baru. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin berak kata. Nah, makmum ni orang dia Fatihah yang pertama wajib atas imam dan wajib atas makmum. Kena faham? Tu imam wajib, makmum pun wajib. Jadi kalau tu imam batal, makmum tadi masa tu imam batal dia baca tak lagi Fatihah. Tu nak tahu. Baca tak lagi? Tak baca lagi. Bila tak baca lagi, dia naik. Nak sambung terus ke? Nak start daripada awal? Dah hak dia tak baca lagi. Nak sambung lagu mana? Sedangkan Fatihah itu wajib atas tiap individu. Makmum wajib, tu imam wajib. Jadi bila dia naik, start daripada awal balik. Dia ni siapa? Dia ni sudah dah baca Fatihah. Sebelum tu imam baca, dia baca. Bapa dia baca dulu. Asal niat nak jadi tu imam tu tak ubi. Dia baca dulu. Dia baca dulu ah. Dia baca tengah baca sudah dah dengan tu imam ni pun ketung batal ihdinas siratal mustaqim. Berok ketung. Dia pun alhamdulillah dia kata. Boleh juga jadi imam. Dia pun naik. Dia naik nak start daripada awal ke ataupun nak sambung balik. Dia ini tidak wajib gapo-gapo dah sebab dia baca dah Fatihah tadi. Cuma sunat dia ulang balik Fatihah tersebut sebagai imam. Sunat dia ulang balik Fatihah tadi. Nak kata wajib lagi mana dia baca dah. Ada, mana sunat dia ulang daripada awal balik. Okey. Ada. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din alimna hikmah wa ta'wil. اللهم زدنا علما نافعا اللهم علمنا تأويل القرآن اللهم أغننا بعلم وذهب أخرنا بالتقوى وجبنا بالعافية يا ربنا أنت إلهنا نعبدك جهلا وأنت رزقنا علما نافعا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين